Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sesi ini kita akan membincangkan berkenaan dengan tajuk isu-isu semasa alam sekitar dan perbandaran. Okey, merujuk kepada slide yang saya akan share nanti. Jadi pada sesi ini kita akan membincangkan antaranya berkenaan dengan isu-isu semasa yang berlaku dalam aspek pengurusan alam sekitar pada masa kini, serta apakah langkah-langkah ataupun cara untuk kita menyelesaikan isu-isu yang berlaku daripada terus berluasa ataupun terus berlangsung. Okey, merujuk kepada tajuk pada hari ini, iaitu isu alam sekitar dan perbandaran. Saya katakan tadi dua perkara yang kita akan bincangkan sebagaimana yang terpapar di slide, isu semasa dan juga cabaran serta penyelesaian untuk menangani masalah ini daripada terus berlaku. Okey, dalam konteks isu yang berlaku dalam alam sekitar pada masa kini, antaranya kita boleh bagikan kepada beberapa masalah ataupun isu lah. Itu yang pertamanya berkenaan dengan pencemaran air. Okey, itu kita sudah biasa mendengar tentang isu ini. Kerana ia merupakan satu masalah utama bukan sahaja di Malaysia, akan tetapi masalah global di peringkat dunia lah. Dan kalau kita lihat dalam perspektif Islam ataupun perundangan Islam juga, isu ini merupakan satu perkara yang ambil kira dalam aspek syariah. Itu kita perlu menjaga sumber air daripada tercemar kerana ia merupakan satu sumber yang utama atau penting untuk kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini. Jadi dalam aspek pencemaran alam sekitar, kalau kita tengok di Malaysia, sebagaimana yang terpapar, lebih 80% sungai telah tercemar dengan sisa-sisa industri yang semakin meningkat setiap tahun. Kesannya dipenuhi dengan sampah sarap, kemudian air bertukar warna menjadi kotor, kehitaman dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ini antara isu utama yang berlaku di mana-mana sahaja di negeri-negeri di Malaysia, kerana pencemaran ini melibatkan antara lain adalah sisa industri dan juga ada yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang membuang sampah ataupun bahan-bahan buangan ke dalam sungai, dan ia merupakan satu aspek yang diberi perhatian oleh pihak berwajib ataupun pihak kerajaan untuk menangani perkara ini daripada terus berlaku. Jadi di Malaysia antara sungai yang tercemar ini dalam konteks pencemaran yang teruk lah, iaitu Sungai Juru di Pulau Pinang, Sungai Kelang di Selangor. Itu antaranya lah antara sungai-sungai di Malaysia yang tercemar. Jadi dalam contoh kes yang berlaku di Malaysia, yang menjadi isu hangat di Malaysia berkenaan dengan pencemaran air ini ialah sebagaimana yang berlaku pada tahun lepas, iaitu tahun 2019, iaitu pencemaran yang berlaku di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor, yang mendapat perhatian daripada pelbagai pihak kerana ia telah menyebabkan berlakunya keracunan dan pencemaran yang mengakibatkan kesan terhadap kesihatan, terutamanya terhadap penduduk sekitar. Jadi dalam konteks bilangan penduduk yang terjejas, sebagaimana laporan yang dikemukakan dalam slide itu, seramai 6,000 penduduk terjejas dengan
pencemaran tersebut. Jadi langkah drastik telah diambil oleh pihak berwajib di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Asli antaranya, dan juga kementerian yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan isu itu daripada terus berlaku, dan telah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk uh, untuk membersihkan ataupun untuk menyelesaikan isu-isu berbangkit berkenaan dengan pencemaran tersebut. Okey, yang kedua, pencemaran udara. Okey. Dalam konteks masa pada hari ini, pencemaran udara ini merupakan isu utama lah, ataupun isu global. Kerana ia telah memberikan satu keadaan yang tidak selesa kepada kehidupan masyarakat. Jadi antara faktor-faktor atau punca pencemaran udara ini merupakan antaranya pembakaran hutan ataupun asap-asap daripada kilang-kilang perindustrian, dan kalau diperluaskan lagi, asap-asap kenderaan, yang kita menyaksikan peningkatan mendadak bilangan kenderaan di setiap negara di dunia. Jadi ianya merupakan satu masalah yang orang kata yang penting lah, yang penting untuk kita tangani, kerana ianya memberi kesan yang negatif terhadap kesihatan manusia terutamanya. Dan antara perkara yang boleh berlaku apabila pencemaran udara ini berlaku, sebagaimana 2-3 tahun lepas di Malaysia ini berlakunya jerebu kerana pembakaran terbuka yang dibuat. Itu antara contoh. Seterusnya, contoh kes di Malaysia di sini, sebagaimana saya katakan tadi, Malaysia mengalami jerebu teruk pada tahun 2019 kesan daripada pembakaran hutan, sebagaimana yang dilaporkan di dalam media semasa, dan kita mencapai bacaan IPU yang sangat tinggi, iaitu 409, bacaan tertinggi di dunia berbanding negara-negara yang lain. Antara faktornya pembakaran terbuka lah, pembersihan ladang-ladang pertanian, contohnya ladang sawit ataupun ladang getah, sebagaimana yang terpapar dalam slide yang kita sedang perhatikan. Okey, yang ketiga, pembuangan plastik. Hari ini kalau kita lihat, barangan ataupun pengeluaran berunsurkan plastik ini merupakan satu keperluan untuk menjimatkan kos dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat produk-produk plastik pada hari ini banyak dikeluarkan, sama ada dalam aspek untuk makanan, pembungkusan makanan, minuman, dan juga produk-produk yang memberi yang diperlukan oleh manusia untuk dibeli pada hari ini. Produk-produk plastik ini merupakan satu orang kata produk-produk plastik ini merupakan satu pengeluaran yang utama lah pada masa kini, dalam semua aspek, untuk memenuhi keperluan manusia. Jadi isunya sekarang ini, plastik itu merupakan satu sumber yang memberi kesan sampingan sekiranya tidak diuruskan dengan baik, kerana ia mengandungi bahan toksik yang berbahaya. Sekiranya dibiarkan dan dikatakan kemusnahannya itu mungkin tidak berlaku, maka malah akan kekal berada di sekitar kita sekiranya ia tidak diuruskan dengan baik. Okey, selain daripada daratan, lautan juga tercemar dengan pembuangan plastik. Kalau kita lihat, ada video-video yang disebarkan bagaimana penyu itu makan straw yang tersangkut pada hidung contohnya, kemudian tersangkut pada jaring-jaring yang boleh menyebabkan kematian terhadap haiwan ataupun hidupan tersebut. Jadi dalam slide ini dipaparkan, dianggarkan kira-kira 15 hingga 51 trilion sisa plastik telah berada di lautan dunia pada hari ini. Dan
sekurang-kurangnya 700 spesies hidupan marine terancam dan 100 juta mamalia marine terbunuh kerana pembuangan plastik ke laut. Ini merupakan isu global yang telah mendapat perhatian daripada berbagai pihak untuk menangani isu ini daripada terus berlaku. Okey, contoh kes di Malaysia, kalau mengikut pada data yang diperolehi, 13 juta tan plastik terbuang ke laut dan Malaysia berada di tempat ke-8 berkaitan pencemaran plastik di lautan. Dan anggaran penggunaan plastik yang digunakan oleh rakyat Malaysia secara purata ialah 9 bilion setahun yang kebanyakannya mencemari lautan. Jadi sekarang ni ada usaha-usaha yang telah dibuat oleh NGO yang mengambil langkah untuk membersihkan pantai-pantai yang berada di semenanjung Malaysia. Gerakan-gerakan NGO yang telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan rasa cinta kepada alam ini dengan membersihkan pinggir-pinggir pantai yang tercemar dengan sampah, terutamanya dengan plastik. Ini ada antara inisiatif yang diambil oleh masyarakat untuk menangani isu ini daripada terus berlaku. Kemudian pembuangan sampah ini merupakan penggunaan seharian yang kita tidak dapat nak elakkan. Pembuangan sampah. Jadi isunya pembuangan sampah merata-rata ataupun tidak mengikut kepada pengurusan yang sebenar. Dan di sini sikap tidak bertanggungjawab itu berlaku kerana beberapa faktor, contohnya malas bergerak untuk membuang sampah ke tempat yang dikhaskan, kemudian tidak membuat bayaran perkhidmatan pengutipan sampah, dan sikap tidak bertanggungjawab segelintir individu yang membuang sampah sesuka hati, termasuk pembuangan sisa-sisa industri. Jadi pada hari ini, isu-isu ini alhamdulillah telah diambil langkah yang sewajarnya oleh pihak berwajib, terutamanya daripada Kementerian Alam Sekitar yang telah banyak memantau dan juga membuka aduan daripada maklumat yang diadukan oleh masyarakat berkenaan dengan aspek-aspek yang boleh mencemarkan alam sekitar. Jadi kita berharap agar isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar ini, terutamanya pembuangan sampah ini, dapat ditangani dengan baik. Kerana pembuangan sampah ini menyebabkan berlakunya kesan-kesan negatif terhadap kesihatan manusia lah, terutamanya kemudian mencemarkan sumber air, kemudian boleh mengakibatkan suasana yang tidak selesa kerana bau yang busuk dan sebagainya. Selain daripada tempat pembiakan haiwan-haiwan ataupun unsur-unsur serangga yang berbahaya kepada kesihatan manusia, sebagaimana contohnya lalat, nyamuk dan juga tikus. Itu kesannya pembuangan sampah. Seterusnya, contoh kes di Malaysia. Di Malaysia, peningkatan pembuangan sampah ini berlaku kerana peningkatan penduduk. Peningkatan penduduk. Jadi permasalahan ini tidak perlu dihadapilah. Cuma di segi pengurusan dan juga kesedaran masyarakat untuk menguruskan sampah itu perlu dipraktikkan atau perlu disemai agar pembuangan sampah ini tidak berlaku dengan secara tidak terurus, tidak terkawal dan menyebabkan pencemaran yang besar terhadap alam sekitar sekiranya ia tidak diuruskan dengan baik. Kalau kita lihat dalam slide itu, data-data menunjukkan penghasilan sampah masyarakat telah meningkat dan lain-lain, terutamanya sisa makanan yang dihasilkan paling banyak. Jadi perkara-perkara ini perlu ditangani dengan sebaiknya lah oleh masyarakat, terutamanya. Perlu mempunyai kesedaran untuk menguruskan sampah dengan baik dan juga menguruskan sampah itu dengan membuangnya ke tempat-tempat yang telah dikhaskan oleh pihak berkuasa tempatan untuk diuruskan. Okey, cadangan untuk mengatasi isu alam sekitar. Jadi di sini antaranya pengurusan sampah yang sistematik lah. Pengurusan sampah yang sistematik. Contohnya kalau di slide ini di Singapura dibakar, dilupus dan juga melalui kaedah penanaman. Diuruskan dengan baik, bersistematik, ataupun boleh menggunakan teknologi yang
yang terkini lah untuk menguruskan sampah-sampah yang dihasilkan itu. Okey. Seterusnya amalan kita semula 3A, reduce, reuse and recycle. Jadi di Malaysia ini telah dipraktikkan, cuma masyarakat itu sendiri, kesedaran masyarakat untuk mempraktikkan itu merupakan satu masalah yang perlu difikirkan secara bersama. Jadi cara telah ada, konsep telah ada, akan tetapi kita sendiri, masyarakat yang hidup dalam sebuah tempat itu perlu menyedari tentang kepentingan ini untuk diuruskan. Contohnya plastik macam mana diuruskan, dia ada warna-warna tertentu. Ini telah dipraktikkan di Malaysia. Begitu juga dengan negara Jepun. Kita semula ini telah dibangunkan sejak daripada awal lagi. Seterusnya, penggunaan bahan mesra alam ini merupakan maksudnya bahan yang tidak memberi impak yang negatif lah, ataupun memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar, dengan meminimalkan penggunaan bahan-bahan berunsurkan plastik contohnya. Bagaimana di slide, bagaimana beberapa syarikat makanan segera telah tidak menyediakan straw plastik untuk perkhidmatan kepada pelanggan. Begitu juga dengan syarikat IKEA telah memberhentikan penjualan produk plastik. Okay. Seterusnya, beberapa langkah boleh diambil, contohnya dengan beg kertas dan lain-lain lah, woven bag dan lain-lain, sebagai alternatif untuk membantu menangani pembuangan bahan-bahan yang boleh mengancam kepada alam sekitar. Seterusnya, penggunaan teknologi semasa. Jadi pada hari ini banyak inovasi-inovasi telah dihasilkan oleh penyelidik bagaimana untuk kita memproses ataupun memusnahkan sampah-sampah ataupun bahan-bahan buangan yang telah dihasilkan dengan tidak menjejaskan alam sekitar ataupun boleh dikatakan mesra alam. Teknologi ini telah dibangunkan, antaranya kalau dalam konteks ini sebagaimana yang telah dilaksanakan di beberapa negara barat ataupun di negara Jepun, dengan teknologi terkini secara tertutup, tidak terbuka. Jadi penghasilan teknologi ini dapat membantu untuk melupuskan bahan-bahan yang boleh memberi mudarat yang besar kepada kesihatan manusia terutamanya. Jadi teknologi baru ini tidak dapat membantu dan juga dapat memproses secara pengasingan sisa-sisa buangan, merawat dan juga mengitar semula tanpa menjejaskan alam sekitar. Jadi ini antara beberapa cara lah untuk kita menangani isu-isu yang berlaku. Okey. Jadi untuk tajuk ini kita dapat rumuskan bahawa isu ini merupakan satu isu utama lah dalam konteks alam sekitar pada masa kini. Bagaimana kita lihat dalam media-media massa dilaporkan berkenaan dengan pencemaran yang boleh memberi satu impak yang negatif kepada manusia itu sendiri dan juga makhluk-makhluk hidup yang lain. Jadi tanggungjawab kita pada hari ini iaitu dengan menyedari bahawa alam sekitar ini perlu dijaga. Jadi pengurusan perkara-perkara yang tidak diperlukan itu perlu ditangani dengan baik. Sampah dan juga lain-lain lah yang boleh memberi impak yang tidak sepatutnya sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Jadi dalam konteks kita, dalam konteks kehidupan kita, terutamanya dalam konteks kekeluargaan, pendidikan adalah merupakan elemen utama lah untuk kita memberi kesedaran kepada ahli keluarga terutamanya berkenaan dengan kepentingan kita menjaga alam sekitar dan juga bagaimanakah alam sekitar ini perlu dipelihara sampai bila-bila hutan ataupun untuk kesejahteraan hidup manusia. Sekiranya alam sekitar ini rosak, binasa, tercemar dan sebagainya, maka kehidupan kita juga akan terganggu dan kita akan menghadapi musibah yang mungkin besar dalam konteks kehidupan kita sebagai hamba Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Jadi untuk tambahan, mungkin para pelajar boleh melihat kepada laporan-laporan yang lain yang banyak diperolehi, terutamanya dalam media massa berkenaan dengan isu-isu yang berlaku untuk membantu kita lebih memahami dan lebih cakna terhadap
perkembangan isu-isu yang berlaku di sekeliling kita, terutamanya berkaitan dengan alam sekitar. Jadi penulisan-penulisan akademik pun banyak telah kita perolehi berkenaan dengan kajian-kajian yang telah dibuat oleh para sarjana berkenaan dengan permasalahan sekitar pada masa kini, dan pelajar boleh merujuk kepada sumber-sumber tersebut sama ada di internet dan sebagainya, ataupun bahan bercetak yang lain. Banyak kita dapat maklumat berkenaan dengan isu-isu yang berlaku dalam aspek alam sekitar pada masa kini. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.